أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji, kita faham, kita ingat dan dapat kita amalkan, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya, muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yang besar pengurusi Cik Nan dan Aljatan Kuasa Surau, seterusnya yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal dan seterusnya, hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala, ya, malam ini kita dapat bersua muka lagi dalam program hashtag Ceramah Santai Tak Ngantuk antara Maghrib Isya ini, insyaAllah, yang mana hari ini kita berada tanggal 19 Syawal, ya. Jadi malam ni malam 19 lah. Malam 19 Syawal, maknanya lebih kurang 11 hari lagi kita akan menghabiskan bulan raya. Sebab dia kata raya sebulan, ya, puasa sebulan, raya sebulan. Tapi sebenarnya dalam Islam raya ni sehari je, tuan-tuan. Raya ni satu Syawal je raya. Kita orang Melayu bukan sebulan, nak angkut 2 bulan pun terus. Esok dah habis Syawal, esok buat lagi sambutan raya lagi. Syawal dah habis dah, tak habis ustaz. Syawal habis, kita raya tak habis lagi. Itulah kita, tuan-tuan, ya. Itu yang sampai kadang-kadang puasa 6 pun beraya juga, tak ada nak buat. Tapi saya yakin raya, saya tengok muka tuan-tuan yang hadir hari ni, jeronih-jeronih semuanya. Maknanya jeronih tu dah habis lah puasa Syawal. Ya, atau mungkin yang sudah lebih kurang dikatakan melangsungkan puasa sunat 6 hari Syawal, ataupun yang masih sedang berlangsung, ataupun yang ketiga masih tak buat langsung.
Ya, 3 kategori lah. Tuan tanya sendirilah. Tanya tepuk dada, tanya apa? Tanya iman lah, dan selera nak makan je. Ya, sama ada kita ini sudah melangsungkan ataupun sedang berlangsung ataupun tak buat langsung. Kerana tuan-tuan, kalau tak buat langsung, satu kerugian lah. Kita pun maklum ya, yang mana sebagaimana sewaktu saya datang untuk kuliah ataupun tazkirah maghrib dulu, saya ada cerita mengenai kelebihan puasa 6 ini, yang mana kita semua maklum, man sama Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal kana kasimid dahri. Dan sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, seolah puasa pahalanya berapa lama? Setahun. Bayangkan tuan, kita masuk saham RM6 dapat RM360. Mana ada saham di alam fana ini, alam dunia ini, masuk RM6 dapat RM360. Kalau ada malam ni sisi borang, tuan-tuan si borang semua masuk. Kan, masuk RM6 tuan-tuan, hujung bulan ni dapat RM360. Berbondong-bondong kita orang Malaysia masuk pak. Iya, berbondong-bondong. Semua nak masuk. Tuan-tuan, tapi pahala puasa ni tak nampak kan. Itu sebab orang tuan-tuan tak apa kisah. Nama begitu bagi orang perempuan, walaupun kerap kali dia beritahu kaedah puasa 6 Syawal ni, tapi selalu juga kadang-kadang masih lagi kurang jelas. Kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang nak tahu balik, ulang kaji tuan-tuan. Yang mana kalau kita masih lagi tuan-tuan berpandu kepada mazhab Syafi'i dalam lingkungan Imam Ramli tuan-tuan ya, Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi masih lagi berkata dalam bab puasa Ramadan atau puasa 6 bulan Syawal ni, dia ada tiga kategori. Kategori yang pertama afdalnya puasa ganti dulu. Puasa ganti itu yang lebih afdal. Udah habis puasa ganti, barulah diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Itu yang paling baiklah, paling afdal. Dan yang keduanya, kalau kita rasa tak dan mungkin banyak benar ABC-nya ataupun moon coming-nya. Tahu moon coming? Cenan? Moon coming datang bulan kan. Banyak orang datang bulannya kan. Yalah, dulu ada lah rumah dia, dulu zaman dulu. Sekarang dia pun dah lupa dah. Ya, kalau banyak orang datang bulannya, mungkin tak dan kita nak ganti, kita puasa lah dulu. Puasa 6 hari dulu bulan Syawal, kemudian barulah kita puasa ganti. Dan rasa perut benar rasanya ustaz. Sekarang ni panas. Cuaca 34 Celsius, 35, 36. Kan, di sekolah pun sekarang ni boleh pakai t-shirt tiap hari. Tak ada aktiviti luar, tak ada benar kan. Takut stroke haba. Apa dia nama orang putihnya? Tuan Jenderal Rahmat? Heat stroke ya. Cakap Arabnya apa ke pun, saya tak ingat dah. Tuan Jenderal Rahmat ingat ke bahasa Arabnya? Ya. Ada. Tuan-tuan, maka tak ada benarkan sekarang ni murid-murid aktiviti PJ pun tak boleh, sukan apa pun tak boleh. Jadi tuan-tuan, panas benar kadang. Itu sebab kita kena minum apa? Minum air banyak. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum air banyak-banyak kan. Jadi tak larat nak puasa ganti dengan 6 tadi, tak apalah, kita itu yang mampu buat serentak. Boleh? Boleh. Serentak kita niat puasa ganti bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima juga puasa itu 6 hari bulan Syawal. Itu pandangan yang agak lembut lah. Walaupun ada pandangan keras kata tak boleh, tapi pandangan agak lembut tuan, masih lagi sikit periksa dalam mazhab Syafi'i, maka diharuskan kita berbuat demikian. Baik, itu mengenai isu tentang puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi kita masuk tuan-tuan dalam sembang santai kita malam ini, iaitu kuliah kita dalam bab hadis Matan Arba'in. Tuan-tuan pun ada nampak semua kan. Boleh tengok hari ini kita masuk muka surat yang ke-8. Yang ke-8, betul ke? Yang ketiga, last kali dulu 4 bulan 2 ya.
Bulan 3 kita cerita mengenai Ramadan, ya, puasa. Ini bulan 4 kita tazkirah Ramadan. Ini masuk bulan kelima. Yang ketiga, ya tuan-tuan, Imam Al-Ghazali berkata niat yang lurus dan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah Rabbul Alamin lebih tinggi martabat dan kedudukannya daripada pekerjaan yang semata-mata hanya berdasarkan pada niat untuk memperoleh keduniaan. Itu dia tuan-tuan kan. Tapi kita ni manusia ni lemah tuan-tuan kan. Kita ni manusia lemah, dhaif, insan yang lemah lagi hina ini. Kalau orang dulu dalam filem Melayu disebut pacar yang hina. Betul ke? Pacar ni apa? Kau percaya ke? Pacar yang hina ini. Penyepas saya. Pacar yang hina ini tuan-tuan. Maksudnya lemah kita ni. Kita nak ikhlas ni tuan-tuan bukan satu perkara yang agak mudah. Sembang boleh lah. Teman ni ikhlas ni bagi mereka duit ni untuk belanja raya. Yalah. Setahun lepas tu, mereka teringat teman bagi dulu. Awak ni ikhlas bagi bantuan ke surau An-Nasriyah, bangku dan rehat-rehat belakang tu. 2 tahun kemudian ternyata mereka tahu siapa yang bagi bangku tu. Teman. Dan mereka ingat jasa teman. Walah itu rupanya. Tuan-tuan. Jadi kadang-kadang ya tuan-tuan, kita ni manusia ni bukan satu perkara yang agak mudah. Hatta walaupun orang agama, ustaz tuan-tuan. Jadi kita lah yang tahu sendiri dengan Allah Ta'ala akan keikhlasan kita itu. Bak kata Nabi bila ditanya oleh sahabat bagaimana ikhlas ini, seperti semut putih berjalan, semut putih, semut hitam berjalan di atas batu yang hitam dalam waktu malam. Mana tak nampak kan? Tak nampak. Itulah apa ikhlas. Tapi kadang-kadang keikhlasan itu tuan-tuan, dia merobek segala amal ibadat kita ini. Baik, kita sambung lagi dalam sebut ya, dia kata niat lurus dan hati ikhlas itulah yang membuat amal seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan niat buruk, lambat laun nescaya akan menghilangkan rasa taat kepada Allah dan akhirnya akan mengubah menjadi kesukaan membuat maksiat. Jadi kalau untuk menandakan keikhlasan seorang itu, dia dalam bab amal dia tuan-tuan, dia istiqamah lah. Istiqamah ataupun dalam bahasa orang putihnya konsisten. Masa kitanya berterusan, baru datang keikhlasan. Dalam bahasa lainnya disebut alah biasa tegal biasa. Bisa dengar? Perkataan Melayu, alah biasa tegal biasa. Maksudnya kita biasakan buat itu tuan-tuan. Datanglah kelaziman, keghaliban, maka hilanglah hilanglah perasaan kita nak nunjuk-nunjuk kepada orang tu bila kita buat amal itu biasa. Tiap-tiap hari datang surau masjid, tiap hari datang surau masjid, tiap hari, maknanya biasa. Tak ada apa lagi kitanya bagi kita pergi surau masjid kan, tiap hari dah buat. Tapi kalau datang sekali, aku datang surau masjid ni, dia tak datang, kan. Contoh lain, kan kita biasa pakai jubah, pakai sorban, tiap hari kita buat biasa pakai jubah, pakai sorban, jubah sorban, tak ada apa lah bagi kitanya. Tapi kalau kita ni kadang-kadang kita pun masuk surau, orang tengok pakai jubah, pakai jubah cik, dia main dengan aku pakai jubah ni, aku tahu jubah ni beli kat Mekah ni, tak jenis orang ni sini mana ada jubah macam ni dalam hati kita. Tentu sebab apa kita tak menjadikan dia suatu perkara yang biasa. Begitu juga amalan-amalan solat kita tuan-tuan kan, ala biasa tegal biasa. Itu sebab kita ada bincang dulu ya, kalau tuan-tuan ingat, dan saya pun masih ingat lagi tuan-tuan, kita ada bincang bab tiang dulu kan, ingat tak? Tiang semayang, tiang agama apa dia? Tiang semayang tiang waktu kan, itu tiang agama solat. Tiang masyarakat apa? Apa dah? Ukhuwah. Dah bukan ukhuwah, dah lupa ni. Solat berjemaah. Ada tiang haji saya tak sempat nak apa pasal tu. Baru 2 tiang saya tu. Tiang haji apa? Al-Hajju Arafah. Tiang haji ialah wukuf di Arafah dalam minggu yang ketiga. Usul haji disebut tiang haji ialah wukuf di Arafah.
Dan yang keempat, tiang negara. Tiang negara apa? Rukun negara. Rukun negara, tiang negara. Tiang negara ni ramai tak tahu. Bila saya tanya-tanya pergi Putri Ibu Pertiwi. Betul tu. Betul lah. Pemudi harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pemudi tiang negara, demo ni tiang negara ni. Demo lah tiang negara. Tak ada demo, tak ada lah kita pun. Perempuan kan merupakan tiang negara. Tu perempuan ni tangan yang apa? Yang lembut boleh menggoncangkan dunia kan. Tangan yang membuai. Tu Jeram ni pandai. Lepas tu saya pun bukan mau ingat dah kan. Tangan yang membuai ya. Boleh menggoncang, maksudnya tahu tidur Allah maksudnya boleh menggoncangkan dunia. Baik tuan-tuan, jadi kita lihat balik di tuan-tuan, dia kata sana kalau kita terus buat perkara-perkara yang baik, maknanya tuan-tuan di sana ada datang keikhlasan. Tapi kalau tak ada keikhlasan, maka akhirnya akan hilang amal baik itu dan akan menjadikan suatu perkara itu maksiat pula. Daripada perbuatan maksiat, orang tidak akan memperolehi apapun selain daripada kekecewaan dan kerugian. Justru keikhlasan merupakan kemuncak dalam penerimaan amalan walau apa jauh sekalipun. Bidang yang diceburi, kerana ia akan menentukan dan menjadi neraca sama ada diterima atau tidak si Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, maksud tuan-tuan ikhlas ini, nak datang keikhlasan ini bukan suatu perkara yang mudah. Tuan-tuan memerlukan satu jihad. Antara jihad yang perlu dilaksanakan, kita tuan-tuan sentiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara cara bertaubat, kita melaksanakan apa? Solat sunat taubat. Tapi kan buat senang nak buat tuan-tuan. Sesuatu taubat ni bunyinya mudah. Sesuatu taubat ni bila-bila boleh buat tuan-tuan. Tapi yang afdalnya waktu malam lah. Waktu malam. Solat sunat lain ni banyak, sunat-sunat ni banyak tuan-tuan. Kalau kita mengaji, kita belajar kan. Kalau hari Jumaat dia berapa solat sunat kita boleh buat. Kalau hari Jumaat lelaki, sebelum kita masuk sunat taubat tadi ni, hari Jumaat ni kita masuk masjid, kalau belum azan iqamah lagi, kita akan solat apa? Solat tahiyatul masjid. Kan 2 rakaat. Solat tahiyatul masjid ni dia ada syarat dia. Syaratnya tak boleh duduk dulu. Masuk masjid pada tengah duduk belakang, sembang dulu. Sembang makan pisang dulu. Dah makan pisang, pisangnya pun minggu ni tak ada pisang kot, anggur. Kalau anggur seronok lah jenan. 2 minit dah habis, pisang pun 3 minit habis. Simpan. Kan ini kena anggur kan. Kita makan anggur dulu, makan pisang dulu, masuk sembahyang tahiyatul masjid. Boleh ke? Tak boleh. Tahiyatul masjid ni dia kena berdiri tuan-tuan. Cumanya kalau terlupa tak apa, kita nak solat tahiyatul masjid, duduk sekejap, kita makan tak apa. Tapi kalau sembang dah tuan-tuan, cerita sana cerita sini, tak jadilah tahiyatul masjid ni. Jadi kalau kita masuk tahiyatul masjid, kita masuk solat tahiyatul masjid. Kemudian kalau kita masuk itu tuan-tuan, orang waktu sedang azan dikumandangkan, waktu itu kita kena hormati azan dulu. Tunggu azan dulu habis. Waktu itu tak jadi solat tahiyatul masjid dah, akan jadi solat sunat apa? Qabliyah. Qabliyah Jumaat. Walaupun kita qabliyah, tapi pahalanya dapat merangkumi solat tahiyatul masjid. Tapi jangan sebab itu pula push. Ustaz kata pahala sama kita datang lambat, tak payah datang cepat-cepat kan. Tuan-tuan, yang paling baik datang awal lah. Kecuali Jumaat ni imam datang lambat. Sunat imam datang lambat. Imam. Apa ustaz ni datang lambat pula. Orang dah risau pula. Tuan Musi Mujid tu Haji Said dah risau. Ustaz Ma'in tak ada. Mana ni ustaz ni tak ada pahalanya. Saya pun masuk kemudian sunat. Sunat ustaz ya. Tapi tak adalah tuan-tuan. Biasanya memang datang awal juga ya. Taklah awal sangat, tapi kira awal lah datang. Kan setengah tempat tu memanglah kalau orang tu imam tu rumah dekat masjid dia, bila iqamah baru boleh masuk masjid kan. Kita rumah pun jauh tuan-tuan. Baik, jadi kalau tadi ni kalau tengah azan rehat dulu, habis azan kita solat apa? Tahiyatul masjid ke solat sunat qabliyah? Qabliyah.
Akan tetapi bila kita masuk masjid sudah habis dah iqamah, sudah habis sirat, sudah habis azan dan imam naik ke atas mimbar tuan-tuan, ya, maka waktu itu kita kembali solat sunat apa? Tahiyatul masjid. Azan tadi, azan pertama tu tuan-tuan qabliyah. Kalau azan kedua kita solat sunat tahiyatul masjid. Tak payah tuan-tuan habis azan kedua. Azan kedua, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waktu itu kita jangan tunggu habis azan kedua. Kita terus buat solat sunat tahiyatul masjid. Faham tak? Yang tunggu di azan pertama je. Azan kedua tunggu kita solat tahiyatul masjid. Sebab apa kita nak mengejut? Khutbah itu merupakan rukun dalam Jumaat. Itu kaedahnya. Cumanya kadang-kadang tuan-tuan ada orang tak faham juga kaedah Jumaat dengan mengaji, belajar macam ni. Semalam saya kuliah satu tempat, tak nak cerita tempat mana lah. Ada satu hamba Allah, saya tengok hamba Allah dia rajin mengaji juga tuan-tuan, bagus. Tapi dia tahu di situ ada tempat lain. Tapi selalu juga mengaji, ilmu mungkin banyak juga. Tapi semalam waktu saya ngajar, dia ada masuk-masuk, dia solat sunat dulu. Tahiyatul masjid lah kot. Waktu itu tuan-tuan tak perlu solat tahiyatul masjid. Waktu kalau guru mengajar, tuan-tuan tak perlu solat sunat tahiyatul masjid. Yang perlu solat tahiyatul masjid ni waktu berada di masjid, waktu imam khutbah je. Kalau waktu ini tuan-tuan masuk Allah, tak perlu. Sebab solat sunat ni tuan-tuan merupakan sunat. Kita pun maklum. Belajar ni merupakan wajib. Maka mana yang lebih aula, al-aulawiyat, mana yang lebih utama? Belajar ke semayang sunat? Belajarlah. Ada setengah tempat tu tuan-tuan ustaz ngajar dia membaca Quran, dia bersembang, sini taklah tempat lain. Satu perkara yang agak memalukan, tidak menghormati guru depan tu. Kalau nak belajar baliklah, duduk situ. Tapi balik lagi tak baik, datang di situ belajar. Kan cuma cerita macam nak marah lah, baik baliknya. Tapi tak hormat guru, sepatutnya dia dengarlah mengaji sekali. Ada setengah tempat tuan-tuan, dia ni jenis suka sembahyang berjemaah, bagus. Mengaji tak ada. Sembahyang jemaah rajin, mengaji balik. Sembahyang isyak datang balik cerita kan. Maka rugilah di sana. Jadi tuan-tuan, itu mengenai solat, iaitu pada solat tahiyatul masjid, solat sunat tadi. Kembali bab solat mengenai taubat tuan-tuan ya. Taubat ini memanglah dianjurkan oleh agama, sebab Nabi pun sendiri walaupun baginda orang yang maksum, ismatul rasul, Nabi ni mana ada dosa? Kan? Tak ada dosa. Tapi Nabi istighfar. Banyak rakyat mata antara Nabi beristighfar sebanyak berapa kali? 70 kali. Ada orang kata 100 kali. Afala akuna abdan syakura, kata Nabi. Dan adakah aku ni tidak termasuk orang yang bersyukur? Bila Aisyah tanya, isteri Nabi tanya, sebab Nabi ni termasuk orang yang sentiasa bersyukur dengan Allah Ta'ala ya. Satu hadis Nabi menyebut tuan-tuan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ma min abdin nibu dhanban fayuhsinu tuhura thumma yaqumu fayusalli raka'ataini thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma qara'a hadhihi al-ayah walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah ila akhir ayah. Yang bermaksud daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu katanya. Bahkan sahabat Nabi yang paling Nabi sayanglah kan. Apa buktinya? Sebab Sayyidina Abu Bakar lah menemani Nabi sewaktu Nabi apa? Hijrah dari Mekah ke Farid kan? Betul? Ke Farid ke Madinah? Madinah ya benar, ke Farid pula kan, mana tahu kan tuan. Tuan-tuan mengganggu dia ke Farid. Udah ngantuk dulu tu ke Farid. Ke Farid tuan kan. Ke Madinah ya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan ya? Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba itu melakukan suatu dosa lalu dia mengelokkan bersucinya, yakni berwuduk, kemudian dia berdiri dan bersolat 2 rakaat. Jadi Nabi beritahu bila orang tu rasa dia dosa, dia ambil wuduk tuan-tuan dan berdiri solat 2 rakaat. Kemudian dia beristighfar kepada Allah. Maknanya beristighfar lah.
Yang tadilah kita belajar tadi tuan-tuan ya, 70 kali ke 100 kali ke. Melainkan Allah akan mengampunkan dosanya. Mana dosa kita akan diampun, akan diangkat. Kemudian baginda membaca ayat ini, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah. Jadi tuan-tuan, maknanya kita ni buat dosa ni, kita nanya orang ke nanya diri kita sendiri sebenarnya? Menanya diri kita sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Justru kita lihat tuan-tuan, ada beberapa kaedah solat taubat ni tuan-tuan, yang mana tak kala sebelum kita duduk akhir ya, dalam isu mengenai diri sendiri ni tuan-tuan kan, ya, ada ulama menggariskan antaranya yang kita waktu kita nak bangun kita baca doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan yang melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Ini doa Nabi Yunus ni sebagaimana yang kita belajar sewaktu Nabi Yunus rasa frustrated. Bukan bercinta je ada frust, kan? Macam mana? Cik Megat dulu ada bercinta kan? Tak ada. Kakek terus kahwin je. Cinta dulu. Orang sekarang ni kebanyakan dia bercinta lah. Saya dulu pun bercinta juga tuan-tuan. Kan ada cinta yang tak kesampaian pun ada. Kan? Kuala Lumpur senyumanmu di pagi ini. Girlfriend saya Kuala Lumpur kan, contoh bukan saya lah, cerita orang lain tuan-tuan, tak kesampaian kan. Jadi lagu tu jadi nostalgia, kan? Ataupun lagu yang popular zaman dulu, lagu apa, Flybeats. Mengapa perpisahan yang kau pinta dariku. Lagu Flybeats kan. Tahu lagu ni? Zaman-zaman rock dulu ni, 80-an, lagu Flybeats. Cuba kat ada tak? Masa kita nak bahas tu pasal lagu dulu. Kan. Masanya bila lagu Pesan Kau Pinta tu, Flybeats tu, sedih penuh macam bin dia pernah meninggalkan dia, macam tak ada orang lain dah. Tu mana cinta tak sebayar lepas kan. Tu perah cinta lah tuan-tuan. Encik Nasa ada perah cinta ke tak akan kahwin ni? Ada orang patut perah tak akan kahwin, perah cinta lah. dia ada tuan-tuan. Kadang-kadang saya kesian dengan kawan-kawan yang umur dah 40. Dia frust tu, lepas tu dia dulu bercinta kan, bercinta dengan orang perempuan, dia suka sangat perempuan tu, tiba-tiba tak dapat kahwin, tiba-tiba dia tak nak kahwin. Orang perempuan tu elok kahwin, dapat anak dia kepada orang dah, nak cucu dah, dia tak nak kahwin. Cerita rugi lah kan, rugi. Kan, itu sebab orang kata bunga bukan apa, sekuntum, kumbang bukan. Tuhan, kalau cerita itu cinta tahu semua, sedap yang nyambungnya. Kalau nyambung hadis tak apa ingat, kalau dalam menyambung lima khalifah pun tak ingat, tapi kalau nyambung itu ingat semua. Jadi kita balik cerita Fras tadi ni, cerita mengenai Nabi Yunus. Nabi Yunus ni Fras lah sebenarnya. Dia Fras dalam dakwah dia. Dia Fras sebab dia bila dakwah tak ada dia punya umat nak ikut dia, tak ada. Tak nak ikut Nabi Yunus. Dia Fras tuan-tuan. Jadi duduk tepi laut kan, dia duduk tepi laut, tengah duduk datang seekor ikan apa? Ikan nun, ikan paus lah tu. Ikan paus tuan-tuan dia masuk dalam ikan paus tu selama 40 hari 40 malam, bergelap gulita dalam tu. Itulah doa Nabi Yunus, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka kalau orang solat taubat, kalau dia ada berkelapangan, sebelum dia bangun daripada untuk akhir tu, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Berapa kali baca? 40 kali baca. Ya, 40 kali baca. Baca surat taubat ni macam biasa tuan-tuan, kita boleh baca apa? Fatihah dengan kuliah, Fatihah qul huwallahu, kerana ulama menggariskan dua ayat ini yang begitu baik, yang perlu afdal untuk baca. Kenapa? Kuliah qul huwallahu ni ayat berhubung dengan akidah. Yang pertama akidah, yang mana cerita mengenai
kita dengan kafir ni tuan-tuan satu perkara yang amat berbeza. Dan kita ayat Quran ni ayat yang mengesakan Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan kan. Jadi ini dia ya. Jadi ini kelebihan bagi mereka yang melaksanakan apa tadi ni, solat sunat taubat. Jadi kalau kita nak buat yang baiknya solat sunat taubat ni selepas kita bangun malam lah. Kita bangun malam, kita sembahyang tahajud. Lepas tahajud rakaat baru kita buat taubat, kemudian kita buat hajat. Kemudian kalau dulu Ramadan tak ada buat witir, kita buat witir malam kan. Baru kita ikuti oleh solat witir lah kalau zaman biasa ni. Tapi ada setengah orang buat witir lepas isyak. Boleh juga, tak ada masalah. Kalau dia buat lepas isyak tu tak payah lagi buat lepas solat apa tu hajat tu. Cumanya adalah beberapa pandangan ulama ya. Ulama kata boleh buat lagi witir, disebut sebagai apa, takmilah, penyempurnaan. Kalau tadi kita buat malam tadi sebelum tidur kita buat 3 rakaat, buat 2 rakaat lagi lah untuk jadi 5 rakaat. Witir tu maknanya ganjil kan. Ya. Baik, itu tentu ya. Maknanya inilah kelebihan. Dan satu lagi tu, kehidupan orang yang bertaubat ni kehidupannya akan menjadi lebih baik, dia akan jadi tenang. Itu sebab Nabi menggariskan waktu kita tidur kita minta ampun dosa kita dengan Allah Ta'ala, dan kita ampunkan semua dosa orang yang daripada kita. Tapi kadang-kadang satu perkara yang agak sukar, tak ada pasal pula aku nak ngampun dosa dia. Dah ngumpat aku teruk baginya. Ya Allah, dalam sampai hati tak ada ampun dosanya. Tuan-tuan, kan senang ya nak ngampunkan dosa orang ya. Aku dah elok-elok lalu jalan tu, tiba-tiba dia buatnya yang nyobonya, nampak benar kohonnya. Ya Allah, kohonnya tak ada ampun dosa. Aku yang buat jalan dulu tu, tanah memang tanah dia, tapi aku buat. Tidak aku nak ampunkan dosanya, nak tak mati terpacak pun tak payah orang lampu mati terpacak. Dan dia agak-agak tuan, kalau kita fikir secara rasionalnya, kalau kita tak ampunkan seorang ni, kita rasa dendam ke rasa seronok tak? Seronok dan dendam lah dua kan. Ataupun yang ketiganya rasa tenang ke tak kalau kita tak ampunkan seorang tuan-tuan? Tak tahulah tuan-tuan. Kalau saya tak ampunkan dosa orang, saya rasa tak tenang hidup saya ni kan. Jadi nak datang ketenangan, kita kena ampunkan dosa orang tu. Walaupun agak sukar. Bak kata pepatah, ditelan mati apa? Mati bapak. Di luar mati bapak ditelan. Mana ada mati mak bapak nelan aja dia, tak ada pandai dia mengatakan tak pandai mati tak telan pun mati juga. Kadang-kadang cekik biji kurma pun mati. Kan ada mati tuan-tuan. Tapi itulah pepatah Melayu halusnya ya. Jadi maksud tuan-tuan, susah sangat nak ampun dosa orang ni kan, senang tuan-tuan kan. Tapi ya, dalam Al-Quran kata kalau kita ampunkan dosa orang tuan-tuan ya, dan kita bertaubat, mana itulah yang lebih baik dalam kehidupan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin, kata Allah. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, mana kita redha apa yang dia buat kepada kita, kita redha, kita ampunkan dosanya kan. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka itu jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami ni jalan-jalan yang baik, jalan-jalan siratal mustaqim, jalan Allah Ta'ala beri untuk jalan yang baik. Sesungguhnya kata Allah, benar-benar beserta mereka itu orang-orang yang berbuat baik. Maka kita termasuk orang yang berbuat baik tuan-tuan. Kalau kita boleh ampunkan dosa orang tuan-tuan ya, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala tuan-tuan ya. Itulah guna kita mengaji, belajar ni pun. Kalau seropeh je buat apa? Mengaji pun kuat, ngata orang pun kuat, belajar kuat, fitnah orang kuat, mangkuk tuan-tuan kan. Lepas tu bila mengaji ni mesti ada perubahan. Itu sebab dalam bab makna baik, saya terjemah ke sini baik ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat baik itu tuan-tuan, B itu maksudnya bahasanya baik. Kalau orang nak pergi haji umrah ni, dia mesti berubah jadi insan yang lebih baik kan. Insan lebih baik ni musim haji ni, nak pergi haji ni kan tuan orang mak ya. Orang boleh nak pergi dah 1 Zulhijjah. Satu bulan tuan-tuan kan. Mestilah menjadi orang yang baik. B itu bahasanya baik, bahasa kan. Yang kedua apa? A, adabnya baik. Dalam dakwah ni dia ada 2 keadaan. Satu dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ni macam ni lah.
kita berbicara waktu khutbah Jumaat, berbicara waktu ceramah dalam handphone tuan-tuan. Di tempat-tempat yang tertentu, tempat-tempat yang tertentu tak boleh. Cuba Ustaz Ma'e bagi pekan Sabtu ambil tung drum satu ataupun pangking ke berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ni mungkin korang sikit kot. Agaknya dia je lama tak ceramah korang. Betul tak tuan-tuan? Kan orang pun tak dengar. Orang sebab orang nak beli ikan masin. Orang kan dengar ceramah. Kan? Macam saya dijemput untuk memberi ceramah waktu apa? Orang kahwin. Lepas tu saya taubat lahum lah, tak taubat lahum tak, tapi memang kalau orang jemput ceramah nak kahwin tak ada saya pergi. Dia makan nak dengar. Dah habis-habis sore saya ceramah. Kita dalam bab kahwin ni, rumah tangga ni. Dia main nohoin je tuan-tuan, makan kuih lipat. Sembang. Atau dia memang aku jumpa. Adik beradik sanak sampai. Oh, lama tak jumpa. Bila dah Lumpur yuk. Baru sampai. Oh, lama tak jumpa. Mikir sibuk berlakon drama. Tak balik-balik. Kan ada sehari dia berlakon drama kan. Tak balik lama dah. Nak dengar nak ceramah kita. Mana herannya. Lepas tu taubat lahum saya tak ada pergi ke lalu. Ustaz boleh tak ceramah orang kahwin? Oh, minta maaf awak orang kahwin tak. Kan ceramah budak sekolah tahan lagi. Ceramah budak sekolah boleh marah-marah. Ceramah budak tadika kan. Saya ceramah tadika, ceramah tuan-tuan tadika. 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun saya ceramah. Ceramah 3 minit, 5 minit je. Ulang wow. Hei, kan. Terus sini jangan. Ceramah kalau diam kejap. Udah 5 minit sembang balik. Tadika. Kalau orang tua takkan nak marah. Tuan-tuan ni tak faham ke? Saya tengah ceramah ni sembang garang-garang. Tu kata ustaz ni bukan main berlagu ni, ya Allah. Jadi tak sesuai tuan-tuan ceramah untuk majlis perkahwinan. Tuan-tuan kalau perkahwinan tak soal ceramah. Kalau malam-malam tu tak apa. Malam tu boleh pula ganggu pengantin pula nak tidur. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tu? Kembung orang minum tu. Baru sikit ni. Baru tak segelas nak kena minum 8 gelas. Tuan-tuan, ni baru segelas. Tuan-tuan kan. Jadi itulah tak sesuai lah. Tak sesuai ceramah untuk orang kahwin tu tak hebat lah. Kalau ceramah di surau masjid sesuai. Nama orang datang tu nak dengar. Kan. Kalau sembang pula dia tak sesuai pula. Macam budak-budak pula. Kita ceramah dia sembang. Tu macam budak-budak pula. Satu lagi dakwah bil hal tadi. Dakwah bil hal ni tuan-tuan, perbuatan kita, tuan-tuan, gaya pakaian kita, senyuman kita, gaya lenggok kita, itu saja kadang-kadang sudah memikat orang untuk masuk Islam. Umpama contohnya Nabi Muhammad SAW kan. Nabi Muhammad tuan-tuan, dari percakapan baginda tuan-tuan dah menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tertarik dengan Rasulullah SAW. Kan. Jadi inilah kehebatan yang ada pada Nabi yang disebutkan dakwah bil hal. Maka kalau boleh kita pun boleh berbuat demikianlah. Kalau boleh kemampuan yang ada pada kita. Jadi tuan-tuan, itu dia mengenai baik tadi. Bahasa baik. Alhamdulillah. B bahasa adabnya baik. Image. Bila dah jadi orang Islam mesti ada image. Dan kan orang Islam pakai lebih pendek je tak? Sebab kita ni dah mengaji lah. Beza lah dengan orang tak mengaji, tak belajar tuan-tuan. Aku rasa dia tu rajin dengar ngaji sama. Memanglah. Kenapa pakai lebih pendek masuk kereta? Bahannya kan. Orang nampak kan. Satu lagi pelik, pala lebih pakai lebih pendek. Itu bukan orang kata tak betul lah tu. Confirm tu kan. Kan. Jadi itu image tu, image. Tentu image seorang kita orang Islam, image tu berbeza dengan orang-orang yang bukan mengaji, yang bukan belajar, yang bukan Islam tuan-tuan. Itu namanya dapat dikatakan bil hal tadi. Dan yang keempat, keterampilan. Keterampilan kita kena bukan menunjukkan diri tuan-tuan, kita kena ambil bahagian kita sebagai orang yang mampu untuk melaksanakan suatu perkara. Bukan menunjukkan diri. Kita boleh jadi imam, kita kena bagi jadi imam. Jadi imam lah nasa. Awak ni tak boleh ustaz. Boleh imam lah, kenapa tak boleh jadi imam lah. Kerja apa? Ustaz. Tak boleh jadi imam. Awak ustaz ni ngajar di sekolah je. Jadi imam ni tak boleh. Mangkor tuan-tuan kan. Ada juga kan. Boleh belajar. Mungkin kita ni suara tak sedap. Suara tak sedap tak apa. Paling kurang kita boleh jadi imam pemimpin dalam kampung kita. Bukan jadi imam masjid negara pun. Masjid negara tu suara yang Al-Hafiz. Kita ni Al-Hafuz je pun. Kan. Maknanya keterampilan. Kalau kita boleh jadi Bilal tuan-tuan, kita jadi Bilal. Kan kita jangan bila orang suruh jadi Bilal, awak tak boleh lah.
Sekarang jadi bila sekarang ngetol lah. Sekarang jadi bila sekarang orang rumah marah pula. Dia benar. Ada tuan-tuan. Lama tak nampak surau masjid, mana pergi? Orang rumah tak bagi. La ilaha illallah. Orang rumah tak pergi ke masjid surau. Sepatutnya isteri ni nyuruh pergi masjid surau. Abang, apa hal abang ni? Ngapa? Lama benar abang tu pergi mengaji surau masjid tu. Boleh kau pergilah mengaji, belajarlah sikit untuk rumah je. Hei, becen kamu ni. Pergi dia, tuan-tuan. Kalau ada isteri macam ni, abang, apa? Apakah hal abang ni? Raja mula mengaji surau masjid duduk rumah pula. Teruk bini tu. Berat, tuan-tuan. Dan marahnya lelaki ni pergi mengaji surau. Tu jenis tu kena seorang lagi gaya tu. Itu je lawannya. Tu je Rahmat. Akan main berkahwin seorang lagi senyum semua. Terus tak jadi ngantuk. Tadi dia nak ngantuk apa kan? Kan tuan-tuan. Jadi itulah ya. Keterampilan tu. Kalau kita boleh di tok sidang, ni tok sidang lah. Ikut kemampuan keterampilan yang ada kita, itu nama tuan baik itu. Tu dia ya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka kehidupan menjadi lebih baik kalau kita bertaubat kepada Allah Taala. Sebab tu kan? Sebab tuan-tuan tengok itu je. Kan? Tengok tu maknanya dah harapan nak berhenti tu kan. Saya pun tak boleh lama tuan-tuan. Hari ni saya ada mesyuarat. Mesyuarat untuk menyambut majlis apa? Majlis ini, majlis raya di Surau KRT dengan KRT dengan surau joint venture. Jadi saya pun surau terpaksa lah wakil untuk hadir mesyuarat pada hari ni. Azan dah bunyi tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Namun sebelum saya berhenti tuan-tuan, saya nak menyebutlah tuan-tuan ya, secara resminya majlis perkahwinan anak saya yang kedua, tapi kenduri yang pertama. Yang sulung belum lagi, yang sulung tu duduk tengah ngompi-ngompi duit lagi kan. Yang kedua ni dah ada duit, geperan pun dah ada. Bagi dia jalan dulu. Jadi jemputlah tuan-tuan, tarikhnya 4 bulan 6. Saya tak pergi kad ya, saya cabut cover mulut dia ya. Kalau dulu mana dekat kad cover mulut dia tak? C3. C tu anaknya nikah di sini kan. Saya nikahkan anak dia. C3 sama dengan Abarus. Yang nikah kat surau. Saya nikahkan anak yang pagi Jumaat tu di sini. Sama dengan saya sama dengan anak almarhumah Puan Syatirah. Abarus. Tuan-tuan makan di sini banyak, lebih tu makan sana sikit. Ataupun tuan-tuan tahu saya makan banyak, makan di sini sikit. Ataupun makan sini sikit, sana sikit. 4 bulan 6 hari Ahad. Bermula jam 11 sampai pukul 3 petang. Saya keluarga jemputlah. Di surau, saya buat di surau ya. Surau Desa Seri Bayu, bukan di rumah saya. Surau rumah saya depan sekali, jangan masuk first tu. Tapi buat dalam surau. Surau ni senang untuk parking. Kalau buat di rumah saya tu agak masalah sikit parking. Mungkin panjang sampai ke sekolah, londang untuk parking nanti. Jadi sebagai surau jemputlah semua, insya-Allah ya. Baik, jadi cukup pertemuan kita malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Yang ke berapa? Yang keempat. Jadi marilah kita tangguhkan dulu pertemuan kita, sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka 'amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyima. Ya Allah, dan kami ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Allah, dan kami dapatlah ilmu kami pelajari malam ni, ilmu yang bermanfaat, ilmu dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu dapat kami sampai kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, dan kami berkatilah usaha kami, panjangkanlah umur kami dalam keadaan sihat, taat, melaksanakan segala perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, dan kami angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini. Ya Allah, sama juga zahir dan batin. Ya Allah, ya Allah, dan kami permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki halal lagi diberkati oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami.
kami ya Allah. Ya Allah, ya kami istiqamahkan kami untuk ilmu-Mu ya Allah. Istiqamahkan kami melaksanakan salat fardhu jamaah lima waktu sehari semalam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan tolong kami, rentang kami, sahabat anda kami, agar mereka juga dapat mengaji bersama-sama kami, solat berjemaah juga bersama-sama kami ya Allah. Ya Allah, jangan dapatlah kami ini menjadi ahli syurga firdaus ya Allah. Ya Allah, azab neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Wa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.